kepadamu ya Tuhan. 我们天上的父，我们活着的父，我们感谢你。 Hari ini kami boleh kembali diizinkan ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau. Kami membawa hati kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. 今天我们被允许来到你面前来敬拜你，我们带我们赞美你的心来敬拜你。 Hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan yang membawa kami, menuntun langkah kami, boleh hadir di rumah-Mu ya Tuhan. 因为你的恩典带领了我们的脚步，让我们可以引导了我们的脚步来到你的家，你的圣殿里来敬拜你。 Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. 现在我们要一起来思想你的话语， Tenangkan hati kami ya 求 Tuhan. 你安静我们的心， Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. 对我们每个人说话。 Dan tolong kedua hamba-Mu boleh melayani dengan baik ya Tuhan. 求你帮助你的两位仆人可以好好的来服侍你。 Engkau yang memakai mereka di dalam setiap kelemahan 就是 mereka. 你在他们的软弱当中使用他们， Sehingga kebenaran firman-Mu boleh tetap diberitakan kepada setiap jemaat 使你的真理是可以传给每个的圣徒的。 Dan gereja Tuhan di tempat ini boleh terus bertumbuh. 就是你的教会也可以不断的成长。 Terima kasih Bapa di surga. 谢谢 Berkati 你， ibadah kami ini ya Tuhan. 求你祝福今天的聚会， Hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. 在我们的当中彰显。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. Selamat sore Bapak rekan-rekan semua yang dikasih oleh Tuhan. 大家午安。 Apakah ada yang masih ingat kemarin yang datang khotbah minggu yang lalu tentang apa ya? 还有没有人记得上个礼拜的信息是关于什么的？ Yang hadir 有， tentang Korintus ya. 就是关于哥林多哥林多教会。 Kira-kira apa pesannya? 大概他的那个 Apa 要 pesan firman 跟我 Tuhan? 们提醒的是什么？ Bersatu, 就是要合一， sehati sepikir. 就是Ya. 对，合一的思想。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya menyiapkan tema hari ini, 当我准备今天要分享的信息， saya punya satu ganjalan di dalam hati saya. 我在我心里有一个觉得有一点矛盾的事情， Saya terus bertanya-tanya. 我都不断的访问。 Gereja Korintus itu adalah gereja yang Tuhan dirikan sendiri. 就是哥林多那边的教会是上帝自己亲自建造的教会， Melalui pelayanan Rasul Paulus. 就是透过使徒保罗的服侍。 Dan gereja ini adalah gereja, kalau boleh saya bilang, itu gereja yang sangat luar biasa sekali. 如果可以说的话，这个在哥林多那边的教会是非常了不起的一个教会。 Mengapa saya bisa katakan gereja ini luar biasa? 为什么我会说这个教会非常了不起呢？ Karena gereja Korintus itu gereja yang penuh dengan karunia. 因为这个哥林多的教会就是充满恩典的教会。 Di situ ada bermacam-macam karunia yang Tuhan berikan buat gereja ini. 在 Gereja 那边 Korintus. 呢，上帝给了非常多许多的那个恩典。 Ya, ada kalau kita baca di situ ada rupa-rupa karunia. Paulus menceritakan di dalam Korintus itu ada yang berbahasa roh, ada yang karunia iman, ada pengajar dan lain sebagainya. 就是说在保罗有提到，就是在哥林多那边的上帝所给的恩典，就是像方言啊、教师啊，或是说叫什么祭司啊，就是就是各式各样的恩典都有。 Harusnya gereja yang seperti ini bertumbuh, bukan? 这样的教会应当要发展的，不是吗？ Harusnya semakin banyak orang di dalam gereja itu karena Tuhan mencurahkan karunia-Nya, bermacam-macam karunia, mereka harusnya bisa bersehati. 在那边非常多的人，然后上帝给了各式各样的恩典，他们应当是要有同心的。 Tapi saudara, ketika kita baca lebih jauh mendalami tentang gereja Korintus ini, maka seperti khotbah yang kemarin yang sudah saudara dengar, gereja di situ mengalami perpecahan. 但是当我们继续的看那个哥林多教会所发生的事，我们发现了他们的教会是有纷争的。
saya sedikit bingung dengan kondisi gereja 我有 ini. 一点感到有一点那个 bingung 都是叫什么？忧郁 Bingung dong. 迷茫呀，迷茫，对那个教会有一点迷茫。 Kalau hari ini kita datang ke sebuah gereja, 如果说今天我们来到一个教会， di dalam suasana ibadahnya ada yang berbahasa roh misalnya. 比如说在我们的在聚会当中，有人会讲方言， Jemaat-jemaat juga mempraktekkan. 然后那边的会众也是有在做。 Kita beribadah dengan suasana seperti ya kalau mungkin ada orang-orang tertentu mungkin masuk dalam kondisi bulu kuduknya bisa berdiri mungkin. 可能是有些会众呢进来的时候，可能他的会起鸡皮疙瘩。 Tetapi perpecahan terjadi di dalam gereja ini. 但是这样的事情竟然把教会分裂了。 Mereka ada karunia roh, 他们 karunia rohani. 都是有那个karunia，都是那个属灵的恩典。 Harusnya gereja ini menjadi gereja yang dalam tanda petik itu gereja yang kelihatan lebih rohani dari gereja yang lain. 这样的教会应该是会比其他的教会更属灵。 Tapi justru di gereja Korintus ini adalah gereja yang paling banyak dikecam oleh Paulus. 但是反过来呢，这个哥林多的教会反而是最多被保罗所批评的，不是？ Apa yang bisa kita simpulkan? 所以我们会有什么的据点呢？ Sementara ketika saya melihat ini saya menyimpulkan kira-kira begini. 当我看的时候，我大概有这一些那个想法。 Karunia rohani tidak membuktikan seseorang itu menjadi orang yang lebih rohani dari 就 orang 是有 lain. 属灵的恩典，不表示可以把一个人变成更属灵。 Kalau dia lebih rohani dari orang lain, harusnya gereja Korintus itu gerejanya yang bersatu erat. 如果说他比别人更属灵的话，这个哥林多的教会应当成为一个是团结的 Harusnya 教 tidak 会， ada iri dengki, tidak ada cemburu di situ. 应该没有嫉妒，也没有那个什么都是这个叫什么？等一下，都是嫉妒的心在里面。 Tidak ada iri hati, 嫉 gitu ya. 妒跟整不是一样。iri hati sama cemburu kalau nggak sama dalilnya sama Sama, ya. ya嫉妒。OK。 Nah, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， selain dapat kesimpulan seperti itu, ada satu pertanyaan yang saya tidak ketemu jawabannya. 就是有这样的结论的时候，我有一个找不到答案的。 Mengapa gereja Korintus bisa jadi seperti ini? 为什么哥林多的教会会变成这样呢？ Saya kok rasanya kok kabur di situ nggak dapat jawaban. 我好像到那边都找不到答案。 Akhirnya menurut pandangan saya sendiri, 对，跟着我自己的想法呢， saya menyimpulkan begini. 我是有这样的结论， Kesimpulan sementara ya, 这是暂时的结论。 bahwa gereja bertumbuh atau tidak bertumbuh. 如果一个教会会发展或是没有发展， Pertama, tidak tergantung karunia apa yang ada pada jemaat itu. 第一就是不单单靠那边的会众有什么样的恩典恩赐。 Yang kedua, 第二个， gereja bertumbuh atau tidak 一个教会会成长，或是没有， tergantung kepada jemaatnya. 也是都是看他的里面的会众。 Jemaatnya apakah orang-orang yang datang beribadah di dalam gereja itu adalah jemaat yang bertumbuh atau tidak? 就是来那个教会敬拜的会众，他是一个有成长的会众，是否是一个成长的会众？ Mungkin kesimpulan yang sederhana gitu ya. 这是一个简单的结论呢。 Tapi kalau kita lihat 但是若我们看， tadi yang sudah kita baca di Kisah Para Rasul, 都是刚才 pasal 我们看的在《使徒行传》第2章， 2, kita melihat hal yang sebaliknya. 我们看了相反的一件事情。 Gereja ini gereja mula-mula. 这个是起初的教会。 Gereja ini kalau boleh dibilang Alkitab tidak mencatat bahwa mereka itu berbahasa roh. 可以说这个教会在圣经没有记载说他们用方言， Atau ada karunia rohani apa di situ itu di dalam Alkitab tidak 或 diceritakan. 是说还有其他的属灵的恩赐，教会那个圣经没有记载。
Tapi saya percaya saudara dan saya setuju 但是我相信你和我是同意的。 bahwa gereja mula-mula yang tadi kita baca ini 这个起初 adalah 的 gereja yang bertumbuh. 这个起初的教会是一个有在成长的教会， Betul? 是这样吗？ Saya tidak tahu ketika kita membacakan mulai ayat 41 sampai 47 apa pesan yang ada di dalam benak kita. 我不知道你们念了这个第2章第41到47节的时候，你们是对这些是有什么感想的？ Saya merasa ini adalah gereja yang baik sekali, 我认为这个是很好的教 gereja 会， yang ideal. 就是一个很合适的教会。 Kalau gereja itu ada sekarang ini, 如果说现在这个教会到这个年代是有的话，理想的教会， saya percaya kita pun akan pergi bergabung. 我相信我们会跟他们合在一起， Kita akan bergabung dengan gereja yang 我们会 seperti 跟他们合 di 在一 dalam 起。 Alkitab ini ya. 对，像那个圣经所说的， Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mengapa gereja di Perjanjian Lama, gereja mula-mula ini dengan gereja Korintus itu bedanya jomplang, beda jauh sekali. 为什么这个起初的教会跟那个哥林多那边的教会的他们的不同的地方是非常的大的？ Bukankah ini sama-sama dengan gereja Tuhan? 这个不是都是一样组的教会吗？ Nah, saudara, kalau kita baca lebih jauh lagi di dalam kitab Wahyu, 但是如果说我们在看在那个启示录， beberapa gereja, ada 7 gereja, kebanyakan gereja di situ itu semuanya gereja yang dikecam oleh Tuhan Yesus. 就是在启示录所提到的教会，都是被上帝批评的教会。 Ada banyak masalah yang di dalam Wahyu itu mencatat dengan 7 gereja itu. 就是在启示录有记载说7间教会。 Nah, saudara, orang percaya bahwa gambaran tentang 7 jemaat di Wahyu 就是有人相信说，在那个启示录所提到的那个7间教会， ada yang mengatakan itu akan terjadi dengan gereja-gereja Tuhan. 那些就是会发生在上帝的教会里面。 Ada yang mengatakan itu sedang terjadi. 有些人说现在就在发生， Bukan akan. 不是未来。 Nah, saudara, tetapi saya bersyukur kepada 但 Tuhan 是弟兄姐妹，我非常的感谢主， bahwa Alkitab ini dengan jujur mencatat tentang kondisi gereja. 就是这个教会这个圣经很诚实的记载教会所发生的事， Alkitab tidak menutup-nutupi kondisi 他 gereja 就没 Tuhan. 有把这个教会所发生的事埋起来的。 Ada gereja yang dikecam oleh Tuhan Yesus, dikecam oleh Paulus, tapi juga di dalam Kisah Para Rasul gereja mula-mula ini gereja yang sungguh amat baik yang dicatat di dalam Alkitab. 所以就是有些教会是被上帝批评的，有些是被保罗批评的，但是有些也是有被称赞的。 Nah, saudara, saya percaya kita ingin gereja kita menjadi gereja yang seperti gereja mula-mula. 我相信我们很想要我们的教会是像起初的教会一样。 Kita tentu mungkin kita tidak bisa persis seperti gereja mula-mula 我们可能是没办法跟那个起初的教会一样， karena gereja mula-mula memiliki pergumulan di zamannya. 因为那个起初的教会有他们当时的增长。 Nah, sekarang ini kita ada di zaman yang berbeda dengan 2000 tahun yang lalu. 现在我们呢跟那个2000年前的时代是不一样的。 Kita gereja sekarang punya pergumulan yang berbeda. 现在的教会有不一样的增长。 Tapi saya percaya ketika Tuhan mengizinkan mencatat Rasul mencatat tentang kehidupan gereja mula-mula, ini sebenarnya Tuhan ingin kita menjadi satu pedoman buat kita. 就是有在写说起初的教会是怎么样，就是上帝要我们有一个指导的方向。 Dan inilah sebenarnya menjadi panggilan gereja zaman ini untuk kembali kepada gereja mula-mula. 这个都是给我们现代的教会一个呼召，要回去像起初的教会一样。 Apa yang bisa kita pelajari dari gereja mula-mula? 但是从起初的教会，我们可以学习到什么呢？ Saudara, kalau kita baca tadi, 就是像刚才我们所念的呢， apa yang saudara temukan dengan gereja mula-mula 就 ini? 是弟兄姐妹有发现了什么跟起初的教会吗？
Anda ketemu apa di dalamnya Yo, kondisi pasti ada gereja semua. seperti apa? Silakan, ada yang mau memberi respon. 就是我发现到什么，其实这个教会是有什么。 berkumpul di gereja, berdoa bersama, berbagi. Berkumpul di gereja, berdoa bersama, berbagi. Begitu ya? Oke, sisi. Yang lain ada lagi nggak? Kesan yang pertama kali ketika kita membaca ayat ini 41 sampai 47. 就是你念的这个《使徒行传》第2章41到47节有什么感想吗？ Ada? Apa yang menonjol di situ? 有什么出现的呢？ Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus ya. Oke, kalau 就是 saya 被圣灵充满。 Oke. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ketika saya membaca 41 sampai 47, 当我念41节到47节， jemaat mula-mula ini 这个起初的会众呢， adalah jemaat yang hadir oleh karena pekerjaan Roh Kudus. 就是因为圣灵的动工，他们在。 Jadi kalau kita lihat di pasal 2 itu, 如果说我们看第2章， itu di bagian pasal 2 ayat pertama itu adalah cerita tentang Pentakosta. 就是第2章第1节有就是有告诉我们关于五旬节的。 Hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja sebenarnya. 就是五旬节都是教会诞生的日子， Hari di mana Tuhan Yesus menggenapi janjinya kepada murid-muridnya. 就是那一天主耶稣允许了应验了他的对他的门徒的应许。 Pada waktu itu, orang-orang yang mendengar perkataan atau khotbah dari Petrus, mereka bertobat. 就是当时听了彼得的信息的时候，他们悔改了。 Alkitab mencatat ada 3.000 orang ya. 就是在圣经里面有记载是3000。 Lalu 3.000 orang ini sebenarnya itu bukan dari latar belakang yang sama. 就是那个3000个人，他们有不同的背景。 Mereka itu dari bangsa-bangsa yang lain. 就是他们来自各个的地方。 Ya. Kalau kita lihat di pasal 2, 如果说我们看第2 ayatnya yang ke-9, 第2章的第9 di 节， situ dikatakan kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. 就是第9节到第11节有说，就是我们帕底亚人、马代人、以兰人和住在米索波达米、犹太、加普多家、本都、亚细亚、佛吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近基林奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，哥里比亚、亚拉坡人都听见他们用我们的相谈。超过了。 Jadi gereja mula-mula itu ada gereja multi etnis. 所以就是 multi etnis 都是各式各样的人都在那里面。 Jadi segala macam bangsa ada di situ. 各式各样的种族有在那边。 Nah, dikatakan ayat 42, 在第42节， 42, saudara lihat di Alkitab pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 就是都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、波比、祈祷。 Saudara, gereja pertama mula-mula itu ditandai dengan satu kerinduan, yaitu mereka ingin bertekun di dalam firman Tuhan. 就是起初的教会都是有一个特色，都是他们渴望可以在
同心合一在神的里面。 Mereka ingin belajar dari pengajaran para rasul-rasul. 他们要从那个使徒教导当中学习。 Saudara, ini yang menjadi ciri-ciri pertama dan juga menjadi panggilan buat gereja. 这个都是他们的特色，也是教会的呼召。 Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran. 现在的教会很多基督徒都是不喜欢教训， Tidak terlalu suka baca firman Tuhan. 不太喜欢读神的话语。 Ya, yang suka itu mungkin dengar renungan. 可能是很喜欢听一些就是人文，就是好像叫什么人文。Jadi kalau misalnya kalau kita terima ada orang yang memberikan sedikit renungan, yang dibaca itu renungannya. 所以他只是会去看他的沉思的课本， Tetapi firmannya itu, ayatnya itu nggak dibaca. 但是那个神的话他们没有在看， Nah, kerinduan itu berkurang, saudara. 所以那个渴慕的心减少了。 Nah, tidak heran saudara, gereja berjalan makin lama makin menjauh dari gereja mula-mula. 所以那个不奇怪，如果说现在的教会越走越偏起初的教会。 Saudara, gereja kalau mau bertumbuh, mau menjadi gereja yang baik dan sehat, maka mau tidak mau jemaatnya harus memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan. 所以如果一个教会要成长，然后就是他的会众一定要热爱读神的话。 Kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. 我们是无法就是离开神的话。 Kalau kita meninggalkan firman Tuhan, 如果说我们离开了神的话， saudara akan gampang sekali disesatkan. 我们会很容易就被迷失。 Kalau gereja disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana, 如果说这个教会被外面的教导迷失了， maka gereja tidak akan bertumbuh. 那这个教会都不会成长。 Nah, celakanya bahkan mungkin gereja itu akan ajaran-ajaran dari luar itu akan masuk ke dalam gereja 更糟糕的是，外面的教导会进到教会里 dan 面， mulai mempengaruhi saudara-saudari yang lainnya. 就开始影响那里面的会众。 Oh, di sana itu ada KKR ibadah kesembuhan 哦， misalnya. 他那边有布道会，都是医治的布道会。 Ikut saya loh sekali-sekali. 对，跟着我去吧。 Mungkin seperti itu bisa 可 terjadi. 能是会像这样子发生。 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya pada kesempatan ini ingin sedikit menampilkan sebuah video. 就是这个机会呢，我想跟大家分享一个短片， Kita belajar bersama-sama dari video ini. 我们一起从这个短片一起学习。 Ini saya minta kemarin dari Cidevita. 就是我跟 David 姐妹要的， Saya pikir filmnya bagus sekali. 因为我想这个短片非常的好。 Apanya yang bagus ya? 到底是什么的好呢？ Dalam petik bagus begitu ya. 都是 Coba kita lihat ya. 我们一起来看。 Ya. 耶稣讲了很多的话，跟我们的佛法都是有关的。我常常讲，耶稣基督是世尊的棍。我们不能说哦，我们信了佛，就把耶稣基督给他放掉，没有这回事。只要师尊皈依过的师父，师尊都是很尊敬他。今天坐在教堂里面，师尊就跟大家讲耶稣基督。他是我的姑父，他启发我很多的这个学佛的这种动机。耶稣曾经在我的卧榻面前发出他白色的光，显现出来。他跟我讲，你并没有背叛我，因为你的心里
还有耶稣基督，有我这个咕噜在，你的心里还是有我这个咕噜在。你走的路跟我走的路是一样的。这师尊所学习到的，耶稣基督的慈悲，他非常的慈悲，他所度的众生都是一般的人，他没有度很多的高官啊，或者度所谓的那时候的宗教领袖，跟所有很多的高官，他都没有度，他度的是渔夫，是平常人。做生意的，甚至于做这个逼下的人，耶稣最谦虚的地方，他的门徒坐在那里，他说：“今天我跟你们洗脚。”有哪一个这个师傅跟弟子洗脚？耶稣曾经拿着水跟布给他的弟子，每一个弟子洗他们的脚，这是耶稣本身的所谓的逼下。他不是高傲的，他是很逼下的。像现在这个天主教教宗。所以，他也跟监狱里面的囚犯洗脚，同样的道理，他是在学耶稣的精神。他是贵为教宗，天主教教宗，但是他也跟监狱里面的囚犯洗脚，他是学习耶稣的精神。耶稣的精神对任何一个人。像世尊一样世尊对小孩子都很好，每一个小孩子都是世尊的宝贝。Oke, saya potong aja ya, karena itu masih panjang. Baik nggak? 这样好吗？ Saudara tadi sudah lihat apa yang disampaikan oleh ini dipanggil apa ya? Biksu atau apa ya? Biksu ya. 就是你们刚才听的那个和尚所分享的。Yang baik. 认为好的，举手。 Berapa orang? 2. 2个。 Yang tidak baik. 觉得不好的。还有谁要打？2. Yang bingung. 这是觉得你困惑的。Yang tidak hadir. Tidak hadir. Nah, saudara, apa yang disampaikan oleh biksu ini? 就是这个和尚所分享的。 Ada di sini enggak? 在圣经里面有吗？ Ada enggak? Yesus pernah nggak membasuh murid-muridnya? 耶稣曾经跟他的门徒洗脚吗？ Yesus itu orang yang rendah hati apa tidak? 耶稣是否一个谦卑的人？ Yang dia sampaikan itu betul atau salah? 所以他所讲的是对的还是错的？ Betul. 是对的。 Saudara, waktu saya dapat film ini, saya juga bingung sebenarnya. 当我看到这个短片的时候，其实我也有困惑。 Satu sisi di dalam hati saya merasa ya mungkin sebagian dari kita masuk, wah senang gitu ya. 可能是像我们一些会觉得很开心。 Ternyata ajaran Alkitab itu dipakai juga sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan. 原来圣经所教导的也是被那个还没有认识耶稣的用来教导。 Seolah-olah mengakui juga kebenaran apa yang diajarkan di dalam Alkitab ini. 好像他们也承认了圣经所教导的事。 Nah, saudara, saya sebenarnya awalnya juga seperti itu. 所以一开始我也是这样子。
Nah sekarang yang bilang tidak baik, apanya yang tidak baik? 就是说不好的那个是什么不好？ Nah, silakan. 他说我们一样走一样的道路，其实不一样，我们走永恒的道路，它是灭亡的道路。 Oke. Tadi ada dibilang Tuhan menampakkan diri kepada dia waktu dia lagi di ranjang, begitu ya? 就是刚才他有说，当他躺在床上的时候，上帝有现身给他看。 Intinya Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus bicara dengan dia, mengatakan bahwa apa yang jalan yang kamu tempuh dengan jalan yang saya tempuh itu sama. 就是他的重点，就是说，耶稣跟他说，你所走的道路跟我所走的道路是一样的。 Tadi saudara kita berarti itu tidak sama. 所以那刚才秘密姐妹说那是不一样的。 Cik Aisun, bagaimana tadi yang tidak setuju? Tidak setuju saya itu. Tidak baik, gitu. Ya, soalnya itu gimana ya? Dia itu kayaknya mencampurkan itu dengan pengajaran Buddha dengan Kristen. Kelihatan. Sebab, iya, soalnya kan pengajaran Buddha juga mengajarkan tentang kerendahan hati. Jadi dia itu memakai contoh dari Yesus, tapi itu tidak semuanya benar. Kalau sampai dia mengatakan Yesus menampakkan diri dan berbicara langsung gitu, terus 你的道路跟我的道路是一样的，是有一点让人家觉得。我的想法是说，那难道他真的他没有清楚的讲上帝要的道路是怎么样的一个道路？他没有分享，我觉得他是有一点胡扯的感觉，这样子。好。 Itu Pak, dia kan ada ngomong, Yesus bilang sama dia waktu dia diranjak tuh dia bilang, tidak apa-apa kamu ikuti ajaran Buddha, kamu tidak mengkhianati saya. Oh. Berarti orang kan begitu tidak agama loh. 好，好， 他的教导让人家模糊，要去哪里？ 好， pengamatan yang lumayan bagus, ya. Saudara, film yang khotbah yang disampaikan oleh biksu ini, ya, sebenarnya adalah sekalipun dia mengutip Alkitab, tetapi ajarannya salah. 虽然这是大一件，就是用这个圣经来教导，他的教导是错误的。 Bahkan saya mau katakan, sekalipun dia mengaku Yesus itu adalah Tuhannya, 甚至我说，虽然是他承认耶稣是他的主， itu tidak memberi jaminan bahwa orang ini benar. 这个也不表示这个人是对的。 Mengapa saya bisa berani katakan seperti itu? 为什么我那么勇敢的这么说？ Saudara, setan pun mengakui Yesus itu Tuhan. 因为那个魔鬼也承认耶稣就是主。 Waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan di Gerasa, 当耶稣都是赶鬼在格拉撒的时候， itu iblis, setan-setan yang ada di dalam tubuh orang itu mengatakan, mengapa engkau datang? Kira-kira begitu ya. Hai engkau anak Allah yang maha tinggi. 就是那在附着在那个人里面的身上的魔鬼都说，神的儿子，为什么你来这里？ Jadi saudara, kita perlu hati-hati. 所以我们必须非常的小心。 Dan kalau tadi kita simak dengan saya sengaja potong di akhir itu, pas di situ, ya. 我这是故意就是在那边停住。 Terakhir apa? 最后 Pertama dia mengatakan Tuhan karena Yesus juga ada di dalam hatinya, begitu ya. 这是第一，他说耶稣也在他的心里， Lalu jalannya tidak bertentangan dengan jalan yang 就说 dijalani. 他跟上帝的道路是一致的。 Lalu dia menceritakan Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan sama seperti dia juga mengasihi anak-anak. 就是也是说，耶稣也是爱小孩，就像他一样爱小孩子。 Saudara, bagi saya ini fatal. 对我来说，这个是很严重的。 Banyak penyesatan di dalam apa yang disampaikan ini. 就是非常多的他所教导的非常多会让人迷失的。 Nah, yang pertama, 第 ya, 一呢， Yesus tidak menjalani jalan ke surga. 这是第一，耶稣没有走到天国的道路。 Yesus tidak menjalani jalan kebaikan. 就是耶稣也没有走那个真理的道路嘛，是这样说。 Yesus itu adalah kebaikan itu sendiri. 耶稣自己本身都是真理， Yesus itu adalah jalan itu sendiri.
耶稣自己本身就是道路， Kita yang mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. 就是我们是跟随耶稣所引导我们走的路。 Jadi ketika dia mengatakan, Yesus berkata kepada dia bahwa jalan yang kamu jalani dengan jalan yang aku jalani itu sama. 当他说耶稣跟他走的道路是一致的， Bahayanya di situ. 所以他的危险性都是在这里。 Dia sedang menyamakan dirinya dengan Yesus, dia setara. 就是他在把他自己跟耶稣是同一 Saudara, Yesus tidak sedang menjalani satu perjalanan yang mungkin dia anggap itu perjalanan kerendahan hati, perjalanan kebajikan. Tidak. 他可能想说，耶稣所走的道路就是像他的想法，就是走一个谦卑的心，或是一个kebajikan Ya, 就是一 jalan yang 个 baik lah ya, jalan 就 lurus. 是善美的心。 Yesus itu ada jalan itu sendiri. 耶稣有他自己的道路， Yang harus menjalani jalan itu semua umat manusia yang harus menjalani jalan itu. 所以必须走那个道路，就是每一个人。 Artinya semua orang itu harus beriman kepada Tuhan Yesus. 那个意思就是每一个人必须对于耶稣有信心。 Nah tadi yang pengamatan dari Ci Mimi saya pikir itu juga bagus. 所以我看就是秘密姐妹所说的那个看法是 Tidak 很好的。 sama juga jalan yang Tuhan Yesus, kalau memang benar Tuhan Yesus sedang menempuh jalan, mungkin maksudnya jalan ke surga, jalan kebajikan, jalan kerendahan hati atau apa begitu. Kalau benar Yesus sedang menjalani jalan itu, ya. 如果说耶稣所走的路，就是比如说是一个那个谦卑的，然后是美德的。如果说真的耶稣走这样的道路的话， Dan dia merasa dia ada di jalan yang sama dengan 他 Tuhan Yesus. 认为他自己也是在同一个道路在走。 Ini sebenarnya tidak sama. 其实这个是不一样的。 Karena kalau benar-benar dia menjalani jalan Yesus, 如果说真的他所走的道路是跟耶稣所走的道路的话， dia akan bertobat terima Tuhan Yesus. 他一定是会悔改接受耶稣。 Berhubungan dengan tadi Aichel mengatakan tentang moral gitu ya. 就是像我刚才讲到，都是道德。 Pengajaran yang disampaikan itu sebenarnya dia hanya mengutip moralitas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dari Alkitab. 其实他这只是在造访圣经所说的道德。 Kalau hari ini saya khotbah, 如果说今天我分享信息， saya juga bisa mengutip moralitas dari misalnya pemimpin agama yang lain. 我也可以造访那个其他宗教领袖的， Tapi tanpa saya harus percaya kepada dia. 但是我不一定要相信他。 Apakah itu namanya saya dengan pemimpin agama itu kita sedang berjalan bersama-sama? 这个是否说我跟那个一些宗教领袖是同一个道路的呢？ Nah, saudara kita perlu tahu, ajaran Buddha itu tidak mengenal Tuhan sebenarnya. 我们要必须知道，那个佛教他们是不认识主的， Mereka hanya bersandar kepada kekuatan diri sendiri. 他们只是靠自己的力量， Berbuat baik, 就是做好事， rendah hati. 就是谦卑。 Dan semua ajaran-ajaran moralitas mereka tidak ada kaitannya dengan Tuhan. 所以他们所教导的道德跟圣经完全没有关系。 Bagaimana mungkin jalannya sama dengan jalannya Yesus? 所以怎么可能跟耶稣的道路是一样的呢？ Jadi Yesus itu mengantar kita umat manusia kepada Allah Bapa. 就是耶稣都是指引我们走到天父那里去。 Dan Buddha tidak menunjuk kepada adanya satu Tuhan. 然后这个佛教呢，他们没有只相信一个主， Tuhan yang mana? 所以他们是要相信哪一个主呢？没有， Mereka hanya mengajarkan moralitas. 他们只有教导道德。 Dan memang ajaran moralitas itu ajaran yang baik. 其实这个道德其实也是一个好的教导， Tapi saudara tidak menyelamatkan. 但是呢无法拯救你， Karena tidak membawa umat manusia kepada Sang Pencipta. 因为没有办法带人来到创造主那边。 Ajaran Buddha hanya bersandar kepada moralitas sendiri dan berharap bahwa dengan moralitasnya sendiri itu dia akan mungkin yang sekarang itu dilahirkan kembali ke alam yang lebih 所 baik. 以佛教呢，他们只有靠自己的道德，然后透过他们的道德，他们希望以后他们的轮回可
可以出生更好的环境。 Jadi kalau dia berbuat baik, maka mungkin dia akan lahir menjadi ya mungkin dewa atau 如果说 menjadi 他做 Buddha. 好事、行善的话，可能是在轮回的以后可以成为一个佛。 Tidak ada Tuhan di dalam pengajaran Buddha. 所以在他们的教导当中是没有主或是上帝这一类的。 Jalan yang mana? 这里哪一条路是一样的呢？ Jalan yang mana yang sama? 是哪一条路是一样 Yang 的？ kedua, 第二个， saudara ketika dia kutip tentang Tuhan Yesus 当他提到主耶稣的 yang 时候， menerima anak-anak kecil, 就是接受小朋友的时 yang 候， membasuh kaki murid-murid, 就是为门徒洗脚的时候， lalu dia kutip lagi tentang Paus, pemimpin Roma Katolik 然后他又是引用了那个教宗， yang mencuci kaki dari para 就 narapidana. 是为那个受刑人洗脚的， Lalu dia katakan sama seperti saya. 就是他说就是跟我一样， Saudara, sekali lagi dia menyamakan dirinya. 所以再一次他就是就是他把他自己讲跟 Artinya 耶 apa? 稣一样， Artinya apa? 他的意思是什么？ Yang mendengar ini ya, orang-orang yang mendengar dia, 就是为我们所 dia 听 mau 的现 katakan 在， begini, 他这么说， kalian ikut saya saja. 所以你们跟着我就好了， Ngerti tak? 嗯， Nggak perlu ikut Tuhan Yesus, 所以你们不用跟随耶稣， nggak perlu ikut Paus, 不用跟随那个教宗，terutama nggak perlu ikut Tuhan Yesus. Ya, kalian ikut saya saja. Jalan saya dengan jalan Tuhan Yesus itu sama. 就是你们跟着我就好，因为我跟耶稣的道路是一样的。 Saudara, kita perlu jeli dengan pengajaran-pengajaran. 所以我们要对一些教导是要很敏感的。 Ya, kapan kita bisa hati kita itu bisa peka? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan. 我们的心要如何会敏感的？如果我们不看圣经， Nah, saudara, gereja mula-mula itu adalah gereja yang bertekun di dalam pengajaran 所 rasul-rasul. 以起初的教会是就是一个有恒切的心在学习使徒的教导的， Itu ciri-ciri yang pertama. 这个是第一的那个特征。 Lalu kemudian ciri-ciri berikutnya, saudara, 其他的特征呢？ itu mungkin saya dari atas saja ya. Saya sudah sudah berikan tanda-tanda begitu ya, kode-kode tertentu. Kemudian ciri-ciri berikutnya itu adalah kita lihat 47b, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 47倍，就是天天加给他们。对，主将得救的人天天加给他们。 Ini berarti ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu mereka percaya kepada Tuhan, mereka terima Tuhan, maka mereka masuk kepada kelompok orang-orang yang diselamatkan. 所以这表示说是在他们当中有不信的人，后来信了，所以他们才进跟这个一群人一起。 Saudara, siapa yang mengerjakan ini? 所以谁是做这个工的呢？ Tuhan, 就是主， bukan manusia. 不是人。 Ya, saudara, mengapa banyak orang, ada sejumlah orang yang bergabung dengan orang-orang percaya ini, orang percaya 为 gereja 什么 baru? 有众民跟这一些信徒合在一起呢？ Karena semua yang dicatat sebelumnya ini. 因为这个被记载，这个还没发生的时候。 Maksudnya ayat-ayat di atasnya ini. 就是那上面的那些那个所记载的事， Mereka tadi bertekun di dalam pengajaran rasul. 就是他们在使徒的教导当中很切。 Pengajaran para rasul membawa manusia kepada pertobatan dan kepada pengampunan Tuhan, menuju kepada Tuhan. Kemudian berikutnya, mengapa orang-orang bisa bergabung? Karena para rasul ini mereka mengadakan mujizat dan tanda. 为什么他们会合在一起？那是因为使徒又行许多的奇事神迹。
Saudara, memang pada zaman itu Tuhan banyak memakai para rasul untuk melakukan mujizat. 那时代上帝真的是使用了很多他的使徒来行事神迹。 Mengapa? Karena pada saat itu Tuhan sedang ingin mendirikan gerejanya. 为什么呢？因为当时上帝要建造他的圣殿教会。 Jadi Tuhan memakai mujizat di dalam rangka melayani orang-orang yang belum percaya Tuhan. 所以上帝使用了神迹来服侍那个还没信他的人。 Ya, seperti waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi, Tuhan Yesus juga melayani orang dengan mujizat, banyak mujizat. 像耶稣在这个世界上的时候，他也是用神迹来服侍人。 Tapi di zaman kita sekarang ini, 但是我们现在呢， mujizat ini semakin lama semakin sedikit. 所以这一些启示神迹越来越少， Ya, mujizat ini semakin lama semakin berkurang. 这个神迹越来越减少， Karena gereja Tuhan sudah berdiri, 因为上帝的教会已经建造了， yaitu gereja mula-mula. 那就是起初的教会。 Kemudian gereja mula-mula itu juga diciri-cirikan dengan mereka membagi-bagikan kepada semua orang harta yang mereka miliki. 就是，然后那个起初的教会的特征呢，就是他们卖了田产家业，照个人所需的分给个人。 Kepedulian yang besar ketika melihat saudaranya yang mengalami kesulitan hidup. 所以有很大的关系，当他们看到他们的弟兄姐妹有需要的时候， Dan itu bukan hanya bicara satu orang saja. 而且倒不是只有针对一个人在说， Semua orang-orang yang komunitas itu mereka memiliki semangat yang sama, yaitu membagi-bagikan kepada semua orang. 就是在那个族群里面的人，每一个人都是有同样的精神，就是会分享给需要的人。 Jadi itu menjadi satu semangat bersama 所以它成为一个大家的精神， yang mendorong orang-orang yang tidak percaya, Terus- mereka juga akhirnya ingin bergabung. 就是鼓励了那个还未信主的人，也想跟他们合在一起。 Nah, saudara ingat siapa tentang Ananias dan Safira? 我们还记得那个安南涅和撒比拉， Yaitu di awal-awal gereja juga kisahnya itu ya. 就是他们的故事也是在前面的。 Nah, Ananias dan Safira itu mereka juga kepingin memberi buat orang banyak. 他们夫妻也有渴望的心，要跟大家分享。 Tapi nama mereka dicatat itu memang akhirnya ada sesuatu di balik pemberian mereka itu. 真的有上帝，圣经有记载，他们给予是有目的的。 Tapi kita tidak bahas tentang Ananias dan Safira. 但是我们没有讨论关于亚拿尼亚和他的妻子。 Saya hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa semangat untuk saling peduli kepada saudara seiman itu menyeluruh, semua orang memiliki semangat yang sama. 就是说，当时这所有的人都是有同样的坚持。 Nah, lalu ayat 44 dikatakan diulangi lagi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 就是在24节说，信的人都在一处，凡物公用。 Ini bicara tentang kepedulian kita kepada orang-orang atau saudara-saudari seiman. 这个就是在说我们对同样信仰的人的关心。 Lalu yang berikutnya, 接下来呢， ini yang 46 sampai 47. Mereka bertekun dengan sehati, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. 所以到46到47节说，他们天天同心合意，恒切的在店里，却在家中裹饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。 Saudara, yang pertama saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan gereja mula-mula itu hanya ada dua. 就
就是我跟大家说，起初的教会他们的服饰只有2种， yaitu di dalam bait Allah dan di rumah masing-masing. 就是在圣殿还有个人的家中。 Ya. Jadi gereja itu kegiatan gereja bukan hanya di bait Allah saja. 所以教会的那一些活动不是只有在圣殿， Tapi di rumah masing-masing mereka juga bersatu, bersehati. 他说在个人的家中，他们也是有同心合一的。 Ya. Nah, saudara di sini di rumah masing-masing secara bergilir, ya, frasa ini. 就是在个人的家中，他们是轮流的。 Di situ ada, jangan lupa, di situ 3.000 orang paling sedikit. 然后不要忘记，那时候是当时最少有3000多人。 Saudara mungkin nggak satu rumah 3.000 orang 所以有可能 ganti-gantian? 有可能吗？如果说一个家可以装3000个人，轮流的这样子。 Satu tempat 3.000. Minggu ini di rumah Cilisun 3.000 orang jemaat datang. Minggu depan ke rumah Cidevita 3.000 orang datang. Gak muat. Luper. 3.000 orang ya? 这3000多人， 3.000 jiwa paling sedikit loh ya. Ya. Nah, bagaimana mereka melakukannya, saudara? 所以他们当时是怎么样做呢？ Ini mereka, kalau boleh saya tafsir, saudara, menurut saya ini mereka membagi menjadi kelompok. 如果说可以，我猜测是他们就是分小组， Mungkin satu kelompok itu ada ya mungkin 10 orang lah. 可能是一个 Ya, 小组有10个人， tidak mungkin 20 orang ya. 不可能是20 Menurut 个 saya, 人， karena kebanyakan rumahnya Ini太多 bagaimana 了。 bisa menampung 20 orang 所 begitu. 以他的家要怎么样来装20个 Karena 人？ jemaat mula-mula itu jemaat miskin, saudara. 所以这个起初的教会，他的会众是贫穷人， Betul nggak? Se- Jemaat siapa? miskin. Sehingga ada orang-orang melihat kebutuhan saudara-saudaranya, mereka dikatakan membagi-bagikan kepada semua orang. Ya, ini orang-orang miskin. 所以就是说，当他们看到他们的需要的时候，他们就跟他们分享。 Orang rumah orang miskin bisa nampung 20 orang. 如果说一个贫穷的人，他的家可以装20个人吗？ Nah, 3.000 orang itu mungkin, menurut saya mungkin paling banyak mereka satu kelompok itu mereka bagi-bagi berkelompok, satu kelompok 10 orang. 所以这个3000人当中，我想就是他们有小组，然后在小组里面最多都有10个人。 Saudara, inilah yang menjadi landasan kita. Alkitab bercerita bahwa gereja mula-mula selain melakukan kegiatan pelayanan di gereja, di luar sana mereka punya kelompok-kelompok kecil. 所以这个就成为我们的基础啊，就是起初的教会，就是他们也有一个小组在里面。 Artinya mereka tidak cukup hanya berkumpul di bait Allah saja. 那个意思就是他们就是不够的，只有在教会那边合在一起。 Kita merasa cukup enggak seminggu sekali? 那你们觉得你们1个礼拜1次足够吗？ Cukup lah ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu saya kerja, Pak. 就是星期1到星期6我都在工作。 没办法。 对呀、 Saudara mereka di bait Allah itu juga bukan seminggu sekali. Saudara di sini bilang apa? 在圣经里面记载，他们在教会里面也不是1个礼拜1次，但是天天在教会。 Sudah tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di rumah ibadah. Lalu ada di rumah masing-masing lagi. 就是星期1到星期6就有在圣殿里面，然后又还有自己家里的。 Saudara bisa lihat enggak persekutuan erat yang begitu erat di dalam gereja mula-mula ini. 所以你们可以看到吗？就是当时的那个关系是非常的密切的。 Saudara, waktu saya pindah dari kampung halaman saya ke Medan, 当我从我的家乡搬到棉兰的时候， saya mungkin kalau tidak salah ingat mungkin selama 2 tahun saya tidak ketemu gereja. 就是我如果没有记错的话，我大概2年的时间没有没有看到教会。 Masalahnya bukan tidak ada gereja. 问题不是没有教会， Masalahnya saya dan adik saya waktu itu kami berdua tidak berani keluar dari rumah 问题是我跟我的弟弟不敢踏出家门， karena tidak kenal jalan. 因为不认识路。 Lalu waktu itu jalan kami hanya punya ya
hanya jalan kaki aja begitu ya. 然后出去的时候，我们只能用步行。 Nah, suatu kali ketika kami punya sepeda, kami jalan-jalan keliling-keliling, akhirnya ketemu satu buah gereja. 当我们有脚踏车的时候，我们就是绕那边地区，然后遇到一个教会。 Gereja ini kok kelihatannya aneh begitu. 为什么这个教会看起来很奇怪？ Karena namanya aja sudah aneh. 从它的名字都很奇怪。 Gerejanya ada namanya kemah begitu ya. 它的名字叫做给吗？就是录影啊， Aduh ini ya. Gereja Kemah Injil Indonesia. 就是印尼evangelist 怎么说？福音印尼福音账目，账目啦，是录影。 Ini kok ada kemah-kemah juga ada gereja sesat kali ini gitu 这 ya. 个有账目的会不会是一个异端呢？ Selama satu bulan kalau tidak salah kami hanya keliling-keliling saja melihat gereja itu lalu pulang. Minggu 就 depan 是 jalan lagi 我们 pulang. 就是大概1个月的时间，就是在那个教会绕来绕去看一看就回家。 Lalu kami akhirnya berpikir, nggak apa-apa lah, coba masuk. 最后我们想说没关系，我们进去看看。 Saudara, pertama kali ketika kami masuk pada minggu hari itu, 当我们第一次进那个教会的时候， saya boleh katakan gereja itu gereja luar biasa. 我可以说那个是非常了不起的一间教会。 Itu bukan gereja sesat, 原来那不是 itu 异端的教 gereja 会， Injili. 那个是一个福音派的教会。 Nah, mengapa luar biasa? Karena 为什么了 mereka 不起呢？ menyambut kami itu dengan begitu ramah sekali. 因为他们非常的友善的来迎接我们， Mereka itu tidak merasa kami ini orang baru. 他们没有感觉我们是新人。 Jadi kalau waktu setelah selesai ibadah, mereka ada misalnya pingin jalan, waktu itu masih remaja begitu ya, pingin jalan ke supermarket kemana, mereka langsung ngajak, temani yuk sama-sama begitu. 比如说聚会结束过后，有人要去卖场什么，他们就会邀请青少年一起去。 Sebelum itu ada latihan kor. 就是那时候还有练习合 Mereka 唱 juga 团， mengajak kami ikut. 他们也邀请我们一起来。 Dalam hati saya, siapa ini kami aja nggak kenal kok disuruh ikut kor begitu. 在我 Baru 心里 pertama kali datang. 说，在我心里说，我们就不认识，为什么你邀请我们 Tapi 参加 mereka 合唱 tidak 团？ peduli. 但是他们不管。 Lalu kalau juga bersama-sama kita olahraga di halaman gereja main bola pingpong. 我们也是一起在教会的外面一起玩球、打球。 Begitu mereka lihat kami datang, mereka lagi main, mereka langsung mengalah. Sini kamu main. Lalu kami yang main. 他们在玩的时候，当他们看到我们来了，他们就停下来邀请我们一起玩。 Mengalah. 他们就是好像是 Mengalah 让 gitu 给 ya. 我们，让给我们。 Tidak peduli mereka lagi asik bertanding beneran gitu ya. Mereka tetap mengalah. 就是看他们一定就是在享受在比赛当中，但是他们还是让给我们。 Saudara, ketika kami minggu itu hadir, minggu itu, 当我们那个礼拜进去的时候， lalu minggu depannya kami akan hadir lagi. 然后下个礼拜我们还是会去。 Saudara tahu, kami menunggu 1 minggu itu 当我们等那个礼拜呢， seperti menunggu 2 bulan. 好像在等2个月的时 Rasanya 间。 lama kali. 意思就是说，为什么那么久？ Kenapa tidak minggunya besok aja langsung ketemu hari Minggu begitu? 为什么就是下礼拜就是明天可以直接看到他们，见到他们？ Kami saya waktu itu begitu kepingin sekali hadir di rumah Tuhan di gereja itu. 那时候呢，是我非常想要去那一间教会。 1 minggu 1 kali rasanya kok kurang banget gitu. 就是1个礼拜1天就好像太少了。 Nah, saudara, mungkin ini yang juga terjadi dengan gereja mula-mula. 所以这边也说，就是跟起初的教会所发生的一样， Karena ada kehangatan, 因为有那个温暖的感觉， ada kasih, ada persaudaraan yang kuat. 有那个互相互爱的那个感觉。 Nah, saudara, apa kesimpulan dari Kisah Para Rasul pasal 2, 41 sampai 47 ini? 所以这个使徒行传第6章41到47节有什么结论呢？ Nah, saudara, yang pertama, 第一个呢， tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 就是每天上帝将得救的人加给他们。 Itu tidak terlepas dari kondisi jemaatnya.
那个跟他们那里面的会众是脱不了关系的。 Kalau jemaat mula-mula di sini adalah jemaat yang cuek, 如果说这个起初的会众是一个不理不睬的会众， saya percaya tidak akan ada orang yang datang ke bergabung. 我相信不会有人想要来跟他们合在一起。 Ya, tadi kita lihat mereka menjual harta miliknya. 但我们看了他们就是卖了他们的田产家业， Lalu dibagi-bagi. 然后就是分给个人。 Mau nggak kamu begini? 你们要这样做吗？ Semua orang mau. 每个人要吗？ Nah, mereka bergabung karena melihat kasih persaudaraan yang begitu erat di antara 就是他 mereka. 们愿意跟他们在一起，就是因为他们看了就是那个爱弟兄的心非常的浓密。 Nah, saudara, ciri-ciri gereja pertama itu adalah saudara ada penjangkauan. 就是起初的教会的特征呢，他们就是那个传教。 Ya, ini murid rasul-rasul melayani, ya, mereka melakukan mujizat dan tanda itu juga di dalam konteks melakukan penginjilan. 对，就是他们也是出去传福音。 Jadi Rasul Petrus dikatakan dia berkhotbah lalu ada 3.000 jiwa orang dibaptis. 就是刚才说，就是使徒彼得分享信息的时候，大概有3000个人都是。 Gereja yang sehat adalah gereja yang melakukan penginjilan. 就是一个健康的教会，就是有传福音的教会。 Yang kedua, 第二个， gereja yang sehat itu adalah gereja yang bertekun membaca firman Tuhan, melakukan pembinaan, belajar firman Tuhan. 就是一个健康的教会，就是都有恒心遵守使徒的教导，彼此交接的。 Saudara, iman kita tidak mungkin bisa bertumbuh, tidak mungkin bisa sehat kalau kita tidak mendengar membaca firman Tuhan. 所以我们的信心不会是健康的，如果我们没有读上帝的话，也没有membaca firman Tuhan terus。 Dan satu lagi, melakukan. 这是读上帝的话，然后执行出来在我们的生活当中。 Nah, gereja mula-mula adalah gereja yang memiliki kerinduan untuk belajar, belajar firman Tuhan. 所以起初的教会也是有渴慕的心来学习。 Ini R, ini ada reach out, ya, melakukan pelayanan penginjilan. Yang S ini adalah study, belajar firman Tuhan. 所以这个 S 呢，都是学习神的话。 Nah, yang ketiga ini juga mereka para rasul melayani Tuhan, ya, melakukan banyak mujizat dan tanda. 就是使徒呢，他们也是服侍了神，行了非常多的神迹。 Dan kita lihat orang-orang jemaat biasa mereka juga saling melayani. 就是一般的会众呢，他们也互相服侍。 Jadi gereja yang sehat itu harusnya gereja yang melayani, serve di sini. 所以一个健康的教会就是服侍的教会。 Kemudian saudara, gereja yang sehat itu adalah gereja yang peduli kepada sesamanya, membagi-bagikan kepada semua orang harta milik mereka. 就是一个健康的教会，就是会众是关心有所需要的人，然后分享给他们的人。 Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 就是他们凡物是公用的。 Ini berbicara tentang care, peduli kepada orang 这 lain. 个就关你关心。 Saudara, gereja yang tidak peduli dengan sesama, 如果说教会不关心他的会众的话， kalau jemaat itu tidak peduli, 如果说会众不互相关心的话， gereja itu juga akan ditinggalkan. 对，那个教会也是会剩名字。 Ya. Saudara, kemudian berikutnya ini adalah O di sini ya. 这个都是哦。 Oh, ini mengapa mereka berkumpul di bait Allah? 为什么他们聚在一起在圣殿里面呢？ Mereka menyembah Tuhan. 因为他们要敬拜主。 Di situ dikatakan dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Itu kayak kita, begitu ya? Kita setiap minggu ada makan-makanan begitu ya. Makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. 就是说他们就是欢喜诚实的心用饭，然后赞美神。
Memuji Allah ini adalah dalam konteks menyembah Allah. 就是赞美神，它的意思就是敬拜神。 Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita ada belajar 5 panggilan gereja. 就是我们看的教会有个呼召， Yang pertama adalah reach out, 就是第一个都是去penginjilan, reach out, 传教 L. 呀，传教。 Kita berusaha pakai singkatan-singkatan supaya kita lebih gampang nanti mengingatnya. Yang pertama, melakukan pelayanan penginjilan itu disimbolkan dengan R, reach out bahasa Inggris. 第一个都是传教， Yang kedua adalah study, belajar firman Tuhan. 第二个就是学习， Kemudian berikutnya adalah serve, saling melayani. 然后第二个就是互相服侍， Ya, melayani dalam konteks melayani Tuhan dengan melayani sesama. 就是服侍神，还有互相服侍。 Lalu simbol yang lain itu adalah C di sini ya. Ya, ini adalah care, peduli kepada sesama. 就是互相关心， Lalu yang terakhir ini adalah O, menyembah Allah. 然后最后就是敬拜主。 Saudara, kalau kita melakukan ini semua, 如果说我们把这个所有的做出来了， yang pertama dampaknya adalah Alkitab katakan mereka disukai semua orang. 第一个就是圣经所记载，就是他们就是得到民众的喜爱。 Nah, saudara, ini simbol-simbol ini sebenarnya saya ingin katakan disingkat menjadi C R O S S cross. 所以这一些代表字呢，就是如果说合在一起，就变成 cross， 都是十字架的意思。 Ya. Saudara, gereja harus kembali kepada panggilannya. 所以教会必须回去他们的呼召。 Gereja bukan menjadi tempat untuk bersosial saja. 所以教会不是一个社交的地方。 Gereja harus bertekun di dalam membaca firman Tuhan. 所以教会就必须有恒切的心来读上帝的话， Menyembah Allah, 敬拜主， peduli kepada sesama, 就是互相关心， melayani 就是服侍， dan menginjili. 还有传教。 Saudara, inilah kunci gereja yang sehat. 这个就是一个健康教会的魂机，都是叫什么？不是钥匙。要点。 Nah, saudara, kalau bagaimana gereja ini? Kalau kita ada di dalam gereja ini, 如果说我们有在这个教会里面， saudara akan bertumbuh tidak? 你会成长吗？ Ada firman Tuhan, 有上帝的话 ada 语， pengajaran, 有教导， ada apa lagi? Ada saudara-saudara kita peduli kepada kita semua. 然后我们的弟兄姐妹就会关心我们。 Tidak ada pertikaian, tidak ada konflik, tidak ada persoalan di gereja 所 mula-mula. 以在这个起初的教会没有纷争， Meskipun mereka dari banyak bangsa yang berbeda. 虽然是他们来自各个的不同的地方。 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya mengajak kita juga kembali kepada gereja mula-mula. 可是我也邀请你们一起回到最初的教会，起初的教会。 Saudara, gereja itu siapa? Gereja itu siapa? 这个教会是谁呢？ Gereja itu bukan bangunan ini. 这个教会不是这个建筑， Gereja itu ya saudara dan saya. 就是教会就是你和我， Yang mengalami pertumbuhan, kalau kita katakan pertumbuhan gereja, 如果我们说教会的成长， itu bukan gedungnya yang bertumbuh, 这个不是它的建筑成长， tapi jemaatnya yang bertumbuh. 但是它的会众在成长。 Saudara, gereja itu adalah saudara dan saya. 所以教会就是你和我。 Saya percaya kita mengasihi gereja kita. 我相信我们是爱我们的教会的， Dan kita perlu bersama-sama menjalani 5 prinsip menjadi panggilan buat gereja 所以 Tuhan. 我们需要就是一起来做这个教会的呼召。 Nah, saudara, ini yang tadi saya katakan, saya simbolkan dengan tulisan CROSS. 就是今天我那个简说的，就是 CROSS， Care, reach, offer, study, serve. 就是关心，然后就是传福音，
服侍，阿夏姨，然后学习，对，服侍。哥哥爬好，到 saudara, apakah kita 上面，小哥哥。 kerohanian kita, saudara, juga ditentukan dengan 5 faktor ini. 所以我们的属灵呢，也是跟这个5个关键非常的相连。 Bagaimana kita bertumbuh? 我们要怎么样的成长？ Tergantung bagaimana kita menjalani 5 panggilan ini. 就是看我们要怎么样来做出这个5个呼召。 Orang Kristen yang bertumbuh adalah memiliki kelima-lima hal ini secara seimbang. 所以，如果一个基督徒的成长是跟这一些5个呼召是有平衡的成长， Tidak ada orang yang misalnya dia hanya study saja, 没有一个人只有学习， tapi tidak peduli dengan orang 但 lain. 是不关心其他的人， Itu tidak termasuk kategori orang yang bertumbuh. 这个不算是一个成长的人。 Atau dia melayani terus. 不是说他一起服侍， Ya tiap minggu dia jadi WL terus. 每个礼拜他都在领会， Tapi dia tidak pernah belajar firman Tuhan. 但是他不曾学习神的话语， Itu bukan orang Kristen yang bertumbuh. 这个也不是一个成长的一个基督徒。 Nah, saudara, kemarin minggu hari Sabtu, 这个礼拜六的时候呢， saya percaya ini adalah pertemuan yang Tuhan izinkan kemarin. 我相信这个是上帝所允许的见 Ada 面。 seorang Chen Chuan Tao datang di dalam waktu kita melakukan komsel. 就是有一个陈传道来到这里，当我们小组的时候， Lalu dia membagikan kepada kita bagaimana pelayanan yang dia kerjakan. 就是他跟我们分享他做怎么样来做他的服侍。 Lalu dia mempertontonkan sebuah video yang sebentar akan saya tunjukkan 然后 kepada 他就 kita. 跟我们分享一个短片。 Nah, saudara, saya berharap ketika kita menonton film ini, 就是我希望当我们看了这个短片的时候， Anda bisa menghubungkan dengan khotbah hari ini. 就是可以把这个今天的信息连在一起。 Cara hidup jemaat yang pertama. 就是起初会众的生活方式。 Saya sendiri ketika menyaksikannya, 当我自己我看到那个短片的时候， saya merasa Tuhan begitu memberkati saya. 我觉得上帝如此的祝福我。 Nah, mari kita sama-sama coba menyaksikannya. 我们一起来看。 Nah, saudara, ini ya tadi saya mau katakan sebelumnya, sorry ada kelompatan. Saudara, gereja yang menjalankan 5 prinsip itu, 就是有做那个5个呼召的教会， sebenarnya disimpulkan hanya 2 saja. 其实只有2个被提到， Mengasihi Tuhan dan mengasihi 就是 sesama. 爱神爱人， Betul? 是这样吗？ Hanya itu 2 saja. 只有那2种。 Ya. Nah, saudara, Yesus pernah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 在马太福音22章37到40节说，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相傲，就是要爱人如己。这2条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” 好，mari kita coba saksikan film ini 我 bersama-sama. 们一起来看这个短片。这是我的故事，可能也是发生在我们身边的事。我这样做都没有想过有家人，关我家人的事，这是我自己的事。
年哦，起码3年，最高点，还有呢。头脑传来啦，哎呀，身体歹，脑部体质病后，我这个真的其实很多犯人心地都不错，看他爱小孩的那个样子，只是和我一样放上了毒品。唉，还好我妈不用我担心。哎，公司，你好，我谈谈的嘛。来，请坐，请坐。公司开始哦，我谈谈的，基本上我可以管，然后你这然后我来处理的。对了，我当我教，我离开教书，我跟我弟弟关系，就是东西，一起到那个小队，没能够，也不会教头，把小队原来的一教，后来一个以后，出球，我希望糖糖不要再被毒瘾控制，然后身体能够健康起来。在这个那日子还习惯了。自由的生活怎么会习惯？是，在里面的日子的确挺难过的。其实我来看你是因为你的母亲。我母亲？是。为什么呢？她是很担忧你的状况，她的状况也并不好，睡不好，吃不好，因为你的事情，担忧。但是我自己为我自己的事情负责，是，家不用担心的。但是。其实很多犯人心地都不错，一起到那个小队，没能够连不会叫口，把小队原来的叫口，后来一个以后，出球，我希望糖糖不要再被毒瘾控制，然后身体能够健康起来。那我是在这边的日子还习惯吗？自由的生活怎么会习惯？是，在里面的日子的确挺难过的啊。其实我来看你是因为，你的母亲。我母亲？是。她怎么了？她是很担忧你的状况，她的状况也并不好，睡不好，吃不好，因为你的事情，她很担忧。但是我自己为我自己的事情负责，是，家不用担心的。但是对一个爱你的人叫他不担心，是不可能的事。他希望我们普通话就浪子回头，但是他更希望你在外面这个毒瘾、毒的事情可以解决。好，你原来的毒瘾，毒跟你多多少少的日子，他希望你重新做人。
以回转回来。说容易做的难啊。是，戒毒是不容易的事。抽烟吗？抽，烟毒不分家，从简单的开始，从烟开始。愿意戒烟吗？戒烟是，戒烟哪那么容易？在他很难成的事。相信吗？要不要试试看？我带你祷告。来。好。儿子。那。娟娟呢？他怎么没有来？我跟你老说啊，一天到晚说你这个坏爸爸做那么多坏事啊，不让你女儿来啊。是哦。对啊，然后先生他也不想，他说这里面都是坏的。哦。对啊。难过对不对？难过。对啊，没办法，妈也是有说服他的，他就是不来啊。是。对啊。我知道，我没有尽可能发的责任。那你还好吗？我也希望你自己好好照顾自己。你身体倒是不用担心。是。对啊，倒是你自己。我觉得看你其实跟君很多还蛮好的，所以我就这样比较放心。今天我抱着很期待的心态，但是看到你妈妈来，我就很高兴。对啊，对啊。我这样很高兴。阿亮，阿亮，看我照片欢喜哦。我来啊。无来，谁啊？老母都讲什么来？那种歹人啊，伊个囡仔生了像啊歹人啊，都无想要来啊。安尼哦。对啊。爱多少？我。无看你。头头一个代牧师来甲我看。对啊，跟生团系的代牧师，伊搁载一本圣经，搁写一张卡片互我，来甲我传福音啊。我听讲吼，伊个有一个天使树的活动哦，伊是跟生团系特地上圣诞节礼物。去互迄个你的查某囝。开钱无？免，听讲是免费的。你抢有钱？耶稣有钱啊。耶稣有钱？对。信耶稣袂歹啦。结婚，我要想要试看卖。要试啥？结婚啊。要结婚？对啊。要结咧。会啦。到底你要囡仔无？无要紧啦。想要结婚？对，我想要试看卖。叫你出去啊，嘛是爱为做人小事的，对啊。爱多讲天使树，那是去找。去叫我去申请的。去叫我申请，伊会送你去厝的。对。听起袂歹。对啊。我来申请看卖啊。对，反正恁查某囝想你，无就家己原谅啊。拢查某囝当原谅我安尼，以后安尼我出去就改，无要我缀老大，我就缀耶稣就好。啊，说我后面。谢谢啊，谢谢。喂，牧师平安，我这里是更生团契天使树施工辟信城。今年在教会附近有新的天使树家庭个案，那想请问牧师，今年是否愿意继续帮我们做圣诞送礼以及后续关怀跟进呢？没问题，那请你把资料寄过来。OK， 好的，谢谢牧师。那我们这个礼拜会把名单以及礼物寄过去，用挂号的方式。那再麻烦您留意一下哦。谢谢牧师，谢谢您，拜拜。喂，请问你是阿猫的妈吗？是。你的儿子有跟我们申请天使树，要送礼物给你的孙子轩轩。真的很好的事啊。是啊。那是他的心意。如果我送礼物过去给你的孙子，我跟你确定一下地址好。可以。台北市松江路132巷3号4楼。对。好。那我星期几送过去，孩子会在？礼拜六吧，因为礼拜六他们都在。礼拜六可以。礼拜六我下午3点送过去。可以啊。OK。老师，这里是要给轩轩的。对，谢谢啊。好，那时间也差不多了，你就去看轩轩了。好。
喂，阿珍，干嘛？啊，是哦。可是我等下现在2点多嘛，我3点有约人哎。哦，很急吗？那我跟你讲，我只能去一下子哦，好不好？啊，那我现在赶快过去。OK， 好，待会见，好，拜拜。好像是这里哦。谁呀？谁呀？我是教会天使树的老师，请问你是萱萱的？我是萱萱的妈妈，什么事吗？妈妈，我们是教会的老师，我们代替你的先生阿猫来送礼物给萱萱的。什么意思啊？送礼物？你跟他讲不用，这些都不用。你跟他讲，我现在过得非常的好，请他不要来打扰我们，可以吗？其实阿猫他知道他亏欠你，也亏欠孩子，他是希望借着申请天使树的礼物来表达他对萱萱的一点爱。他跟我讲爱，那是我叫他改的时候，他想到这一点吗？现在被抓了，现在反过来跟我讲爱，这些东西都拿走，麻烦也请你们离开，可以吗？妈妈不要生气，你看萱萱好害怕。其实据我所知，阿猫他已经戒掉毒了，而且他很认真在学才艺，他非常的期待将来出来可以给你们一个好的生活。你会不会给他一点点机会？我是真的很希望他可以在里面改变啊。应该没有问题啦，他会申请天使树的礼物，表示他真的改变了，而且有行动。给他收礼物吗？好，那这样多少钱？跟你们买？不用，这是阿妈跟我们教会要给萱萱的爱的礼物，是不用钱的。耶稣爱你，你也爱你。好，那就也请你们一起进来坐好了。谢谢。我真的很好奇，你为什么要为这些人做这些事情啊？其实我们天使树的事工最主要是关心受刑人的小孩，最重要的就是说关心那些受刑人，然后帮助他们跟他们自己的孩子能够建立一个好的关系。当然我们更知道，其实一个家庭少了一根支柱，真的也是很不容易的。对，是真的，因为这几年我真的非常的难受。每次小朋友都问我说：“爸爸去哪里了？”我真的不知道该怎么跟他说。对，那我只能一直骂他妈。我除了骂他，我不知道我能说什么。我最重要就是希望萱萱不要跟他一样。真的很难理的。可是孩子慢慢大了，所以我会希望说你给他有一个正向的一个教导。就是说，其实每一个人都会犯错。那也许你可以跟萱萱讲说，爸爸是做错了事情，可是他为自己在负责任，所以他在监所里面，他也在改变。因为你给孩子正向的教导，你知道吗？将来他遇到错的时候，他会知道怎么面对。当别人去误解他的时候，或给他不好的一些讯息，他也知道。我的爸爸他做错了，但是我没有错，我可以做一个对跟好的孩子。你觉得怎么样？好吧，为了他，我得改变我自己的说话方式。萱萱，喜欢这礼物吗？好，我跟你说，因为爸爸他做错了事情，所以呢，他现在接受他的惩罚。可是我觉得，因为每个人他都会犯错，所以我必须给他一个机会，对不对？那因为刚刚那个志光老师也有说，爸爸在里面现在有反省了，已经变很好喽。那这样的话，我们两个一起给他一个机会，原谅他，好不好？好。我看萱萱还蛮喜欢他爸爸给的礼物。你要不要让萱萱写个信，跟爸爸说个谢谢，会很鼓励他的哦。我有带卡片来，你要不要给他写？好，那我请他写一下。因为爸爸送你礼物。
爸，谢谢你送我的礼物，我会是喜欢它，每天都把它带在身边。希望你赶快出来，让我们一起玩。好吧。看他，他是天使树的啊，是哦，天使树你厝关心的。明白。好吧，感谢你啊，谢谢啊。谢谢多少钱？我一讲你介绍我信耶稣啊，然后你照片咧，你问我。你要谢谢戴牧师甲天使树，因为是因叫我都把这个讯息互你知影。真好，我也可以重新开始了。喂，兄弟啊，阿唐啊，出来了，对，帮我接风，好啊，好，你现在住址在哪里？我抄一下，你等一下。喂，我突然想到有点事哈，我先不过去，我再跟你联络。好，先这样。我不想再过躲躲藏藏的生活，如果可以，我也想让我过得有意义的人生。你好，我是陌生人，我想来学习当志工。Bagaimana filmnya? Ada impian如何呢？ Saudara, saya pikir kita pun bisa seperti ini. Gitu 我 ya. 想我们也可以像这样子。 Ketika kita melakukan dua prinsip dari kebenaran firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 比如说我们做了圣经所教导，就是爱神也爱人如爱己。 Maka percayalah gereja Tuhan, gereja kita di tempat ini akan menjadi gereja yang bertumbuh juga. 所以我们的教会呢，会成为一个成长的教会。 Mau? 有这样吗？ Nah, saudara, itu tadi film itu adalah dari lembaga Tiansu ya. 天使树。 Tiansu. 那个是天使树 Jadi mereka adalah lembaga yang melayani anak-anak dan juga orang yang di penjara, keluarga mereka begitu ya. 就是服侍在监狱里面的，然后也是他们的家人。 Lalu semalam itu kemarin mereka ada titipkan hadiah buat anak-anak. 所以昨天晚上他们有托一些礼物给小朋友。 Saya tidak tahu, sebagian mungkin merasa, ini kok tugas mereka kok dikasih ke kita ya. 可能是会有人想说，他们的工作为什么叫我们做呢？ Tetapi kemarin saya merasa ini berkat Tuhan. 但是昨天我认为这个是上帝的恩典。 Ini adalah berkat Tuhan buat gereja kita untuk maju satu langkah. 这个是上帝给我们教会的恩典，让我们可以勇敢的踏出一步。 Ayo, mari kita perhatikan juga orang-orang di luar sana. 就是我们也要去关心外面的人。 Kalau engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, 如果说你是爱主的， apa buktinya buat orang-orang di sekitar kita? 你对我们周遭的人有什么证据？
dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. 但是当然是我们要关心我们周遭的人。 Nah saudara, mereka titipkan kira-kira ada 11 paket hadiah 他们大概多给我们11份的礼物， untuk dibagikan kepada anak-anak yang orang tuanya ada papa mama dua-dua masuk penjara, 就是 ada hanya satu orang tua yang masuk penjara. 就是我们要送到那一些小朋友他的父亲或是母亲，或是说双方都是在监狱里面的。 Saya dan Semu kami merencanakan hari Kamis ini kami akan membagikannya. 我跟师母就是计划这个星期四要去分拿给他们， Kami 送给他们。 kunjungi keluarga mereka, 就是我们要去到他们的家人， lalu kita juga bisa mengajak mereka untuk datang ke gereja. 然后我们也可以邀请他来教会。 Bagi saudara-saudari yang tergerak, 就是如果说有姐妹们有感动的。 silakan bergabung hari Kamis. 就是请跟我们一起来。 Nanti kami akan lihat lagi jam kapan kami bisa tiba di Miaoli ya. 就是我们会再看我们大概几点会到苗栗。 Dan kalau sehari Kamis tidak selesai, maka Sabtu berikutnya akan kami lanjutkan. 如果说星期四没有发完、没有送完的话，我们星期六会再继续。 Saudara, gereja yang bertumbuh itu adalah jemaatnya yang bertumbuh. 就是一个成长的教会，就是它的会众是成长。 Mari kita bersama-sama menjadi gereja yang bertumbuh. 我们一起来成为一个成长的教会， Dengan meneladani gereja mula-mula. 就是这个跟着这个起初的教会所做的， Yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 都是爱神和爱人。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa yang di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 天上的父，我们感谢你。 Hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kami. 今天你再一次提醒我们， Setiap kami tahu kami membutuhkan firman-Mu untuk boleh memberikan kekuatan dan memberikan pedoman bagi kami. 因为我们知道我们需要你的话语来给我们力量，还有我们的方向。 Kami melihat gereja mula-mula hari ini. 我们今天看到起初的教会， Kami sungguh rindu gereja kami juga menjadi gereja yang seperti itu. 我们也渴望我们的教会也是像那起初教会一样。 Tolong kami ya Tuhan sebagai jemaat-Mu di tempat ini. 求你帮助我们成为你的Beri 会众， kerinduan bagi kami 给我们一颗渴慕的心， untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama 可 kami. 以来爱神也爱人。 Dan tolong kami juga untuk boleh secara spesifik melakukan 5 prinsip yang sudah kami pelajari 你是 bersama-sama. 求你帮助我们可以特地的来做你的5个呼召。 Sehingga gereja-Mu di tempat ini boleh sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu ya. 是你的教会可以赞美你的名， Terima kasih Bapa di surga. 谢谢你上帝， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名我们祷告， Amin.